Bagi orang yang pergi kapal terbang awal, memang buat tamattu'. Bagi orang yang pergi kapal terbang akhir, lagi seminggu lagi nak wukuf di padang Arafah, baru dia pergi dan dia terus masuk Mekah, dia tu ingat nak buat ifrad. Kalau dia ingat nak buat ifrad, daripada dia sampai, daripada landing di Jeddah tu, daripada tu dia kena duduk dalam pantang larang ihram sampailah 10 hari bulan Zulhijjah, barulah dia boleh tahallul awal, baru boleh keluar daripada pantang larang tu. Tu dia. So kalau dia mai 7 hari sebelum wukuf, kemudian wukuf 9 hari bulan, esok tu 10, dia jadi 9 hari. Dia kena duduk dalam pantang larang ihram. Dalam tempoh dia duduk pantang larang ihram tu, dia nak kena jaga semua pantang larang ni. Bagi orang yang buat tamattu', 8 hari bulan baru niat haji balik. Dia sampai di Mekah, dia buat umrah dulu, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, habis pakai baliklah baju t-shirt, track bottom semua pakai balik, melilau kata apa semua tak apa. Esok nak wukuf, hari ni baru masuk balik, pakai balik ihram, niat nawaitul hajj. So dia pakai ihram pada 8 hari bulan, lepas tu 9 hari bulan, 10 hari bulan melontang Jamratul Aqabah, buka balik. Jadi masa pantang larang dia pendek, tapi dia kena cover dengan satu dam, sekong kambing. Dam ni nak bayar bila? Kalau Imam Syafi'i, dia kata bila dia masuk Mekah, dia buat umrah, dia tawaf, dia sa'i, dia potong rambut, dia dah boleh dah bayar dam tamattu' dia, boleh bayar dah. Tapi majoriti mazhab lain kata tak boleh. Dam tamattu' bayar selepas melontak Jamratul Aqabah, barulah sembelih dam tamattu'. Dan itulah fatwa Saudi. Saudi pegang fatwa majoriti ulama. Imam Syafi'i seorang aja yang dia kata apa? Boleh bayar dam selepas daripada kita buat umrah. Benda ni habang, pada orang yang pergi haji dah hangguk faham. Hak tak pergi lagi duk nganga apa benda ni, ustaz ni duduk cerita apa? Ustaz dia main haji nak nawaitul umrah apa benda ni, awak serabut ingat malam ni, dia tak faham. Pasal apa? Pasal benda umrah dengan haji ni benda praktikal. Benda praktikal. Selagi kita tak pernah pergi buat, kita tak nampak. Kita tak nampak. Pasal kita tak pernah pergi dan kita tak pernah ambil tahu. Bila habang macam ni, dia duduk cukup tak dapat. Lepas tu dia duduk tengok jam 9.30 dah, dia tak mampu yang gitu. Tapi benda macam ni kena habang. Pasal apa? Daripada hak duk ada ni, mungkin 45% dah pergi umrah, dah pergi haji. Jadi dia tahu benda ni, baru dia faham. Dia tak tahu ni tak apa, esok bila dia pergi, dia dengar balik kuliah ni, baru dia faham. Oh, dia kata ni ustaz nak abang dulu. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah benda ayat kita duk baca ni, dia nak bagi tahu dekat kita tentang pantang larang. Di antara pantang larang orang yang dalam ihram, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayd wa antum hurum. Janganlah kamu bunuh binatang buruan darat dan kamu ketika itu di dalam ihram umrah ataupun haji. Tak boleh, dia kata. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa yang bunuh binatang buruan daripada kamu dengan sengaja. Dia duduk dalam ihram, dia tak boleh bunuh, tak boleh tangkap binatang buruan, bunuh, sembelih, makan, dia pergi buat benda tu. Fajaza'u mithlu ma qatala minan ni'am. Maka balasannya ialah wajib dia sembelih dam seumpama binatang yang ia bunuh daripada binatang itu. Kalau dia bunuh kijang, dia dalam ihram, dia bunuh kijang, maka dia kena cari binatang yang seumpama kijang. Seumpama kijang apa dia tuan? Kambing. Kambing ataupun kibash. Lebih kurang saiz kijang. Dia kena ambil lebih kurang saiz ataupun lebih besar. Itu denda dia. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Menghukum dengannya dua orang yang adil daripada kamu. Pada kata umpama binatang yang dibunuh tu, nak menentukan binatang tu, dia bunuh kijang, dia nak kena dam, dia nak kena sembelih binatang apa, nak menentukan binatang apa yang nak disembelih sebagai dam tu, dia kena ambil satu orang yang adil, maksudnya satu orang yang dipercayai agama dia. Kalau sekiranya orang zaman lah pi umrah, pi haji, ustaz tu lah yang jadi pakar rojok tu, yang jadi guru agama tabung haji tu, depan ni lah kita tanya, tak payah pergi tanya banyak dah, pergi dekat dia, ustaz
Tadi saya tangkap kijang seekor. Ustaz tu kata ada lagi ke kijang? Mimpi ya. Dia kata tak ada lah kijang, tak ada dah ni. Okey. Okey. Lagu tu. So, nak menentukan tu kena tanya satu orang yang dipercayai. Maka jadilah binatang yang dibunuh oleh orang yang di dalam ihram itu bangkai dan haram baginya. Dia tangkap, dia dalam ihram, dia pergi tangkap kijang seekor. Dia sembelih, tak boleh makan. Pasal apa? Pasal orang yang dalam ihram tidak boleh tangkap binatang buruan, tidak boleh sembelih binatang buruan, tidak boleh makan binatang buruan. Hukum binatang yang dia tangkap tu kalau dah sembelih sekalipun bangkai. Tak boleh. Seperti mana sembelihan Majusi, dia kata. Sama macam orang kafir yang sembelih, tak boleh makan. Dia kata. Maka burung na'amah diganti dengan unta. Na'amah ni burung apa tuan-tuan? Ostrich. Apa dia panggil? Apa? Burung unta. Burung unta. Unta ke dia panggil? Burung ostrich ni dia besar. Itu sebab aku dia panggil burung unta. Kalau bunuh ostrich, dam dia unta seekor. Kita dengar burung, kita dengar burung kecil. No, ostrich ni besar. Tuan, hari tu orang daripada Singapura main nak ajak labor untuk ostrich. Dia kata farm dia ada di Australia. Ostrich ni satu binatang Tuhan buat, daripada kepala dia sampai kaki dia semua ada guna. Dia ni macam pokok nyok. Macam pokok nyok. Daripada pucuk tu sampai ke padu ni ada guna. Kan pokok nyok. Daun, cara daun lidi boleh buat dia tunjuk Quran, boleh buat penyapu, boleh buat apa. Nyok muda, cara nyok muda. Dengan dia punya umbut pun boleh makan. Dengan batang nyok dia buat titi dalam kampung dan sebagainya. Kira satu pokok nyok tu ada guna. Kan? Ostrich ni macam tu. Telok dia, cara telok dia, cengkerang telok, cara semua ada guna. Daging ostrich ni kalau hospital di Singapura, orang yang masuk hospital, patient Singapura ni semua makan ostrich. Dia tak pergi makan daging lain. Pasal ostrich ni telah disahkan satu binatang yang tak ada kolesterol, yang apa semua dia bagus untuk orang sakit. Tapi mahal. Jadi bila kata dia satu binatang yang serbaguna dan mahal, adalah kawan duk buat pelaburan ostrich. Dia abang kata beli berapa sekong, bayang, dia bagi surat beranak ostrich kat kita. Lepas tu dia kata pula kalau hang tak percaya, hang ambil. Bukan dia bagi tiket nak, kita kena ambil tiket. Dia bawa kita pergi Australia, dia tunjuk dalam satu kawasan farm yang duk belah Australia, dia tunjuk dalam ramai-ramai tu, ada tu hang punya mampu kita. Mana kita nak beritahu betul tak betul? Macam ni punya penipu buah ada juga dalam masyarakat ni. Ya Allah, tuan-tuan, zaman orang tak ada duit satu. Lepas tu orang duk gila duit ni pula satu. Dia mainlah geng-geng ni semua. Kira nak bagi jadi nak dapat duit ni, nak dapat duit main. Oh, jangan tuan-tuan. Dia main nak buat presentation pun dia naik Jaguar tuan-tuan. Dia naik Jaguar. Kita duk tengok Jaguar dia. Jangan tuan-tuan. Ostrich ni kalau sekiranya orang dalam ihram pergi bunuh dia, ganti dia kita kena sembelih unta seekor. Dia kata begitu. So barang siapa yang membunuh seekor ostrich, damnya ialah seekor unta. Dan pada rusa dan pada himar hutan, damnya ialah seekor lembu. Kan dia nak ambil yang lebih kurang sama. Dan pada kijang, maka damnya ialah kambing. Dia kata saiz tu lebih kurang. Dia kata hadian balighal Ka'bah. Balasan itu adalah hadiah dam, yakni apabila sampai ke Kaabah, iaitu ke tanah haram, disembelih padanya. Bagi orang yang buat kesalahan ni, dia kena bayar balik dam ni ketika di Mekah. Tak boleh buat di tempat lain. Di Madinah pun tak boleh, apatah lagi nak balik buat di Taman Sa'adun, lagi tak boleh. Dam ni, sembelih ni, nak sembelih ganti binatang yang dia bunuh dalam ihram ni, boleh buat hanya di Mekah sahaja. Dia kata. Dan disedekahkan daging-daging itu akan segala fakir miskin yang ada di tanah haram. Maka tiada harus sembelih selain daripada di tanah haram. Au kafaratu ta'amu masakin, ataupun kafarah kalau sekiranya tak mau nak sembelih unta, tak mau nak sembelih lembu, tak mau nak sembelih kambing, boleh ambil kafarah dia,
bagi makan kepada orang-orang miskin, seorang secupak makanan berdasarkan harga binatang yang nak diganti tadi. Dia pergi bunuh burung ostrich, dam dia seekor unta. Unta harga berapa? Katalah unta harga 10,000. Katalah unta seekor harga 10,000. 10,000 ringgit pergi beli makanan, bagi makan kepada orang miskin. 10,000 ringgit pergi beli makan. Au adlu dzalika siyaman, ataupun umpama yang demikian itu puasa tiap-tiap hari. Kira mengikut cupak dan hukum perburuan yang ada baginya mithil, dia kata. Kalau sekiranya kita tak mampu untuk nak pergi beli unta, tak mampu, tanya unta nilai berapa dit, nilai unta tu pergi beli makan, bagi makan orang miskin. Nilai unta tu kalau pergi beli makan kat orang miskin dapat berapa cupak, tiap-tiap satu cupak satu hari puasa. Macam tu punya undang-undang dia ada. Tuan-tuan nampak tak ni yang kata Islam ni, pasal apa dia buat undang-undang ni semua, pasal apa? Pasal tanpa undang-undang manusia ni tak boleh diatur. Undang-undang ni nama peraturan. Peraturan daripada perkataan atur. Nak atur orang ni kena ada peraturan baru boleh atur. Inilah mereka kuat kuasa balik peraturan kejara. Tuan-tuan pernah dengar kejara? Bukan penjara, tapi lah penjara juga lah. Kejara, kesalahan jalan raya. Sistem merit demerit ni. Bila kita buat satu kesalahan di atas highway, kita speed, kelajuan 110, kita bawa 160. Dia ada point dia. Kita kena pegang point tu. Point tu bila sampai satu jumlah, lesen akan digantung. Lesen akan digantung. Biasalah bila buat peraturan ni ada pro, ada kontra. Ada kata bagus. Dia kata pasal apa? Kalau tidak tengok dengan duk laju, dengan duk drive apa-apa semua ni, boom, accident. Dia hak drive tu, dia pergi accident seorang dia mati, senang cerita. Masalahnya dia drive, dia pergi langgar orang. Satu keluarga mati dengan kerana dia lari 180. Patut tak patut buat satu peraturan, orang yang lari 180 km sejam ni dikenakan sistem merit demerit ni dekat dia, dan akhirnya lesen dia digantung. Patut tak patut? Patut. Samalah dengan nak sebut lagi ke RUU 355 ni. Tak mau sebut dah. Itu pun satu bentuk undang-undang. Diperkenalkan undang-undang ini, lebih-lebih lagi dia ada kaitan dengan perintah Allah. Diperkenalkan benda ni dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak atur orang. Penat tuan-tuan dengar orang duk langgar undang-undang lah ni, penat. Saya lambat tadi pasal lori. Tu orang nak sangkut tu. Bukan pasal kita jenis main lambat. Dah, lori ni. Kawan-kawan hak main dulu dah duk teks dah, ustaz. Baik-baik dia kata jambatan jam teruk. Jam gila dia tulis. Jam gila. G-I-L-E-R. Ni teruk lah kalau gila ni teruk. Jam gila. Saya pun tulis masuk surau jam Penang Bridge tu, dia ada satu surau tepi tu. Apa pun saya kata depa semayang dulu. Daripada saat ni kita kena semayang duk sujud atas steering ni semua leceh. Saya kata kita pergi semayang dulu. Maghrib bagi settle dulu, lepas tu dia nak jam macam mana kita tengok. Kalau nampak karut juga kita U-turn, kita pergi kena apa-apa tom yam apa tang mana kita balik. Kan? Tapi tu dia berkat bila kita utamakan semayang, kita singgah api, kita semayang dulu tak apa, tak masuk waktu kita tunggu tak apa. Masuk waktu semayang, lepas semayang keluar, elok ya jalan. Elok jalan sampai lewat sikit tadi ni, lewat sikit. Nampak tuan? Kalau sekiranya tidak ada peraturan, macam-macam boleh jadi. Kemalangan lah ni, semua kemalangan maut. Pasal apa? Sekok-sekok punya duk lari sampai 200 tuan-tuan. 180. Lepas tu beli kereta elok-elok, takkan nak lari 110. Lepas kata tak apa, nak lari laju kalau hang tak pergi buat hal dengan orang lain. Masalahnya bila lari laju ni, macam-macam boleh jadi. Dan bila jadi, keluarga yang tak berdosa, satu kereta 6 orang terkorban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perlunya kepada peraturan. Lebih-lebih lagi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada hak sebenarnya untuk kata no kepada peraturan Allah. Tidak ada hak. Bila Allah tetapkan satu peraturan, contohnya dia sebut
haddul qazaf. Saya dah sebut dah baru ni di masjid mana. Hukum had ke atas orang yang menuduh orang suka hati. Saya dah kata di masjid tu hari tu ni, punya susah payah kita duk jaga maruah diri kita, tiba-tiba mai satu kepiah longgak manakah kata Pira dia ni nak berzina dengan dia pergi buat cerita. Kalau sekian tidak ada undang-undang yang boleh pegang dia, bukan dia saja, lagi 10 orang, lagi 100 orang, lagi 1000 orang akan buat benda macam ni. Boleh onak dalam masyarakat ni. Tengok satu orang nampak baik sikit, buat keluar satu cerita tuduh kata dia ni berzina. Maka Islam mai dengan satu undang-undang. Siapa yang tuduh orang sedangkan dia gagal mengemukakan saksi, dia akan dikenakan hukum sebat. Bila kena macam ni punya hukuman, dia tak berani lah nak tuduh orang tak pasal-pasal. Tidak mungkin Allah suruh buat satu undang-undang yang undang-undang itu tidak bawa kebaikan kepada manusia. Kerana manusia ni Allah yang cipta dan Allah yang cipta undang-undang. Sudah tentu undang-undang dengan manusia ni matching, elok. Maka tidak ada sebab untuk kita nak kata no kepada pelaksanaan undang-undang yang ada disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau undang-undang yang tak ada dalam Quran dan hadis kita boleh terima, apa masalah dengan benda yang ada dalam Quran dan hadis? Tuan, buat satu peraturan motor kena pasang lampu. Tak kira siang, tak kira malam. Siang pasang lampu. Masa zaman awal diimplement undang-undang ni dulu, kata gila bukan gila, dia kata siang-siang suruh pasang lampu. Dia kata bateri motor aku start nak kena pergi tukar, tapi benda tu di enforce, kita terima juga, tak ada masalah. Bila mai nak implement hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis, kita mula duk buka macam-macam alasan untuk tamak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, susah tuan-tuan. Manusia yang duk ada di depan kita, di keliling kita, di pejabat kita, even kadang-kadang dalam rumah kita, dia ada kecenderungan dia masing-masing. Bila kita ambil stand kata kita menyokong benda ni, akan ada kawan pejabat tak setuju, pasal dia ikut satu pahaman, satu orang lain punya idea, dia ikut dan dia kata idea tu bagus dan sebagainya. Saya cakap macam ni pun ada orang teks mai kat saya, dia kata saya tak faham pada muka saya. Dia kata saya tak faham. Kan? Saya kata saya memang tak faham lah. Saya tak faham. Yang saya faham, benda ni kalau ada dalam Quran, kalau ada dalam hadis, ini daripada Allah dan Rasul. Kita kena ada usaha ke arah nak buat. Dan saya kata tak boleh buat semua, jangan tak buat semua. Kita tak pi sampai ke tahap nak rejam dengan batu kepada penzina yang dah kahwin. Kita tak pi. Pasal orang tak akan ready untuk nak terima benda yang macam tu. Kita buat hak minum arak sebat dulu. Takkan hak tu tak boleh terima? Takkan hak tu tak boleh terima? Buat takat mana yang boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita dah baca ni undang-undang dan peraturan. Bagi orang yang di dalam ihram, tidak boleh untuk nak berburu. Kalau berburu, ini hukuman-hukuman dia. Au adlu zalika siyam. Ataupun kenapa pada tiap-tiap hari, kira-kira secupak pada hukum perburuan yang ada baginya contoh tadi. Dan bagi perburuan tiada misil, seperti burung dan belalang dikira harganya dan beli makanan. Bagi orang yang dalam ihram, dia pergi katok belalang seekor. Belalang. Dia ambil apa kasut dia ke, dia ambil apa ke, dia katok belalang, mampus belalang tu seekor dia tu. Habis macam mana nak kira binatang yang seumpama belalang ni nak bunuh macam mana? Tak ada. Dia kata memadai dengan kita bawa keluar duit, kita pergi sedekah sebagai dam kepada pergi bunuh binatang yang kecil-kecil ni, yang tak ada contoh bandingan binatang ternakan untuk nak bayar dia. Tapi dia ada sekumpulan binatang yang disebut dalam hadis sebagai binatang tu yang orang dalam ihram pun boleh bunuh. Hadis daripada Aisyah, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Al-ghurab wal hidarah wal aqrab wal fa'rah wal kalbul aqur. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata ada 5 jenis binatang bunuh. Nabi kata ada 5 jenis binatang bunuh.
Fil hilli wal haram, tak kira hang dalam ihram ke, dalam keadaan biasa ke. 5 ni bunuh. Yang pertama al-ghurab, burung gagak. Ghurab, kalau kita dalam ihram haji bunuh tak ada dam apa. Dalam keadaan biasa pun bunuh gagak tak ada masalah. Pasal apa? Ni binatang pengocok. Wal hidarah, burung lang, eagle. Wal aqrab, scorpion. Apa? Kalajengking. Kalajengking. Wal fa'rah, tikuih. Tikuih. Antara guna meh. Tikuih. Wal kalbul aqur, anjing gila. Bukan anjing biasa ni tak boleh. Nak bunuh sembarangan tak boleh. Anjing gila. Anjing gila ni bukan kata orang Islam. Orang yang non muslim yang duk belah anjing lari pada dia. Anjing gila. Jabatan Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia sampai keluar pamphlet. Sampai keluar pamphlet ada di rumah saya ada sekepin. Pamphlet nak cerita bahayanya kena gigitan anjing gila. Tu dia. Dan ini binatang, 5 jenis binatang ni Nabi SAW kata kalau dalam ihram pun bunuh tidak jadi masalah. Baik, semua benda ni, larangan-larangan ni kalau kita langgang, kita kena hukum liyadhuqa wabala amrih, supaya merasai alangkah beratnya balasan dosa orang yang buat benda yang ditegah Allah. Afallahu amma salaf, dan Allah ampun akan dosa yang telah lalu, yakni dahulu daripada turun ayat tegahnya. Wa man ada fayantaqimullahu minhu, dan barang siapa yang ulang buat benda yang dilarang Allah selepas daripada turun ayat Quran, akan menyiksa Allah Taala akan dia. Wallahu azizun zuntiqam, dan Allah Taala Tuhan yang menang atas kerjanya, lagi mengampuni seksa pada orang yang derhaka. Tuhan dia menang dalam segala usaha. Kalau Tuhan perintah suruh buat, kita tak buat, Tuhan tak kalah, Tuhan menang. Allah perintahkan suruh kita jalankan hukum dia, kita tak mau, Allah tak terjejah apa-apa. Allah sentiasa menang dalam urusan dia. Hampa tu nanti susah esok pasal hampa tak berusaha jalan perintah aku. Tu maksud dia. Firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh, dihalalkan kepada kamu wahai manusia memburu binatang laut dan makanan seperti ikan mati yang ombak bawa mai ke darat, bahawa kamu makan akan dia. Haqqan warzuqna wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma